Cikgu baru rekod. Astagfirullah. Sebab ada orang ingatkan cikgu. Cikgu terlupa. Cikgu excited nak mengajar. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey Haiden, terima kasih banyak-banyak Haiden. Kalaulah malam ni cikgu habis kelas tak rekod. Aduh, kesian kamu. Macam mana kamu nak rujuk video? Cikgu pun kena nanti. Terima kasih Haiden. Nak dengar sikit sama-sama? Amboi Haiden, malu-malu. Okey, bagus. Ramai yang dah jawab. Okey, bagus. Dah ramai dah jawab. Okey, oh bagus, 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 bagus. Elma, Elma siapa nama Elma? Mikael Ya, ya. Mikael. Kenapa namanya Elma? Tahu. Boleh lah. Mikael jelas ke setakat ni Mikael? Itulah. Okey, baik. Okey. Bagus. Okey, jadi siapa-siapa yang tengah buat tu sila buat lagi. Okey. Okey, jadi kita akan cikgu ramai ni San. Cikgu akan buat dekat depan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Haiden, terima kasih sangat-sangat Haiden sebab ingatkan cikgu sebab cikgu tak rekod lagi. Masalah besar tu. Terima kasih banyak Haiden. Cikgu terlupa. Okey, jadi kita pergi kepada yang warna biru. Kita ni nak check apakah nombor bila digantikan ke dalam X dia dikira betul. Okey, jadi tengok ni. Okey. 21 simbol bila pandang kiri kita panggil apa? 21 lagi kecil daripada X. Ingat tadi cikgu ajar bila pandang kiri lagi kecil, bila pandang kanan lagi besar. Cikgu peninglah lagi besar lagi kecil ni. Senang cerita, cikgu ajar kamu tips dia. Sekarang ni simbol yang bahagian terbuka tu menghadap dekat mana? Menghadap dekat 21 ke X? 21 X. X. Menghadap ke X. Nampak ni dia terbuka. Dia terbuka ni menghadap kepada X. Jadi bila bahagian yang terbuka tu nombor dia mesti besar. Lagi besar daripada apa? Lagi besar daripada nombor dekat depan. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi bila nombor yang lagi besar daripada 21, kamu boleh isi dengan 22, kamu boleh isi dengan 23. Maksudnya kalau cikgu gantikan 22 dalam X pun betul, cikgu gantikan nombor 23 dalam X pun betul, cikgu gantikan nombor 24 dalam X tu pun betul. Tapi masalahnya nak besar sampai mana? Kita tengok pula syarat yang kedua. Tengok kepada syarat yang warna hijau. X lagi kecil daripada 26. Sekarang ni cikgu peninglah mana satu nombor besar, mana satu nombor kecil. Ada simbol ada. Macam cikgu pun pening. Lagi besar lagi kecil peninglah. Okey, senang cerita. Sekarang ni yang bahagian terbuka tu menghadap dekat X ke 21? Ha? 26. 26. Nampak ni dia terbuka. Ni dia terbuka. Dia terbuka. Jadi bila dia terbuka, dia menghadap kepada 26. Jadi bila dia menghadap kepada 26,
Maksudnya 26 tu lagi besar daripada X. Kamu jangan isi apa-apa nombor yang lagi besar daripada 26. Jadi, kamu boleh isi dengan 25. Kamu boleh isi dengan 25. Tapi tak boleh 26. Tak boleh 27. Sebab apa? Sebab dia kena lagi kecil daripada 26. Jadi jawapannya selayaknya bila kita gantikan ke dalam nilai X 22, 23, 24, 25. Barulah betul. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan buat satu lagi latihan. Sebelum cikgu masuk simbol yang ada sama dengan. Lepas ni cikgu nak terang simbol sama dengan pula. Okey, sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada simbol sama dengan. Tak. Kita pergi lagi. Sorry. Kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Kamu buat, lepas tu cikgu check. Buat je betul ke salah tu nombor 2. Okey, sekarang cikgu bagi nombor besar sikit. 35. Lepas tu cikgu gantikan X. Lepas tu cikgu gantikan 40. Cuba buat nombor 35 X 40. Okey, Haiden, terima kasih Haiden. Cikgu terlupa. Okey, cikgu bagi masa Okey, pandai betul. Senang je kan? Okey, betul. Pandai. Iya, betul. Pandai. Buruknya X tu. Tu bukan lambang X tu, lambang Nazi. Iya, betul. Pandai. Okey. Anik dapat buat tak Anik? Dapat. Pandai, bagus. Okey. Bagus, pandai, betul. Okey, Nafis, pandai, betul. Banyak. Haiden, terima kasih Haiden. Cikgu akan ucapkan terima kasih sampai habis kelas. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Untuk siapa-siapa yang cikgu tak sempat nak cek, sila tengok dekat depan. Zulaika dah siap ke Zulaika? Dah entah. Oh ya, ramai sangat dia terke bawah. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok kepada 35 dengan X. 35 X. Okey, jadi kita tengok sekarang. Simbol tu terbuka dekat 35 ke terbuka menghadap X? X ke 35? X. Okey, pandai. Jadi bila dia menghadap kepada X, jadi yang nombor-nombor boleh digantikan ke dalam X adalah mesti lagi besar daripada 35. Sebab apa? Sebab kita dah baca dekat sini. X ni lagi besar daripada 35. Jadinya kita gantikan dia dengan 36, 37. Kita nak ganti sampai berapa?
kita tengok pula syarat yang kedua. Syarat kotak hijau. Okey, syarat kotak hijau. Ada pula kotak biru, kotak hijau. Okey, X dengan 40. Simbol tu yang bahagian terbuka dia menghadap X ke dia menghadap 40? Cikgu soal kamu. 40. 40. Maksudnya nombor 40 tu mesti lagi besar daripada X. Jadi apa yang kita boleh faham? Nombor yang boleh diisi jangan lebih besar daripada 40. Jadi 37. 38 boleh isi lagi. Sebab apa? Sebab dia tak lebih 40. 39 boleh diisi. Sebab apa? Sebab dia tak lebih 40. 40 tak boleh. 41 lagi lah tak boleh. Sebab apa? Bila cikgu isi 41, cikgu dah langgar syarat dia. Sebab apa? Syarat dia jangan lebih besar daripada 40. Tapi cikgu pergi isi 41. Salahlah jawapan cikgu. Jadi jawapan dia ada 4 sahaja. 36, 37, 38, 39. Barulah jawapan kita betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey, pandai. Bagus. Kalau siapa-siapa ada soalan, bagi tahu cikgu. Boleh. Kalau malu-malu nak tanya cikgu, tanya dekat phone. Haiden, terima kasih Haiden. Okey, lepas tu cikgu akan teruskan kepada kita punya simbol yang seterusnya. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Bila cikgu cakap X lagi besar daripada 5, apakah nombor yang cikgu boleh isi? Cikgu kena tengok simbol tu dia menghadap ke mana. Dia menghadap yang terbuka tu menghadap dekat X ke menghadap ke 5? X. X. Jadi, nombor yang nak diisi di dalam huruf X mesti lagi besar daripada 5. Apa nombor yang kita boleh isi? Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan seterusnya. Okey. Seterusnya cikgu cakap X lagi kecil daripada 5. Okey, sekarang ni simbol yang bahagian terbuka dia menghadap ke X ke dia menghadap kepada 5? 5. Maksudnya nombor 5 mesti lagi besar daripada X. X tak boleh besar daripada nombor 5. Jadi kita dapat apa? 4. Terus mengecil. Kita jangan lagi besar daripada 5. Jadi kita gerakkan dia ke bawah. Terus mengecil. 4, 3, 2, 1. Dia mengecil. Ini adalah kita panggil dia simbol lagi besar. Kita panggil dia simbol lagi besar. Yang ni kita panggil dia simbol lagi kecil. Kenapa? Sebab X tu kalau kita tengok 4, 3, 2, 1 dia mengecil. Kalau kita tengok yang belah warna biru yang cikgu buat nombor 1 ni, X tu dia lagi besar. Dia membesar. 6, 7, 8, 9. Kalau yang lagi kecil ni, tengok ni. Yang 4, 3, 2, 1 dia ke bawah. Nilai dia makin kurang. Sekarang ni cikgu nak kenalkan simbol yang seterusnya. Sebenarnya cikgu dah ada ajar tapi kita recap balik. Okey. X lagi besar dan sama dengan 5. Dan sama dengan. Apa maksud sama dengan? Sama dengan adalah apabila keadaan nilai di kanan sama dengan nilai di kiri. Bila cikgu cakap X sama dengan 5. Maksudnya 5X ni adalah 5 juga. Dia macam tu. Jadi bila dia ada simbol sama dengan ni, ada sama dengan kat bawah. X ni dia mula dengan nombor 5. Barulah kamu tengok kat mana simbol tu menghadap. Okey, dia terbuka dekat X. Dia pandang X. Nampak ni dia terbuka ke X. Barulah kamu susun, kamu teruskan dia punya nombor dengan lagi besar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni macam tu juga. Ni lagi kecil. Tapi dia ada sama dengan juga. Dia sebab kita tak boleh nak isi sama dengan sepatutnya straight. Tapi bila simbol ni dah bengkok, kita kena bengkokkan jugalah sama dengan ni. Okey, jadi bila cikgu cakap X tu lagi ada simbol sama dengan. Terus bila kita ada simbol sama dengan bawah, kita terus tulis 5. Sekarang baru kita tengok dia terbuka kat mana. Dia menghadap dekat 5 ke X. Cikgu soal kamu, dia menghadap kat 5 ke X? X. Tak. Yang bahagian terbuka. 5. 5. Ni bahagian terbuka.
terbuka. Jadi bila dia terbuka, dia menghadap nombor 5. Nombor 5 lagi besar daripada X. Maksudnya X tu tak boleh besar daripada nombor 5. Dia terus mengecil. 5, 4, 3, 2, 1 dan terus mengecil. Jadi inilah simbol yang cikgu nak ajar kamu bila ada sama dengan dekat belah bawah ni. Bila ada sama dengan dekat belah bawah ni. Itu sahaja. Dia sama macam tadi. Konsep macam tadi. Cumanya dekat bila ada sama dengan, kamu kena includekan sekali nombor 5 tu. Nombor 4, bila dia ada simbol sama dengan, kamu kena includekan. Maksud include ni dalam bahasa Melayu, kita kena termasukkan sekali nombor 5 tu. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni tengok. Cikgu akan tunjukkan satu contoh, lepas tu kita buat latihan. Okey, tengok ni Cikgu cakap 5 lagi kecil daripada X, lagi kecil daripada 2. Silap. 8. Okey. Kita tengok ni Okey, ni sempat salin tau. Okey, tengok kepada syarat yang warna biru. 5 lagi kecil dan sama dengan X. Maksudnya sebelum kamu pandang dia lagi besar ke, kamu pandang dia lagi kecil ke, kamu ada nampak misai. Kamu nampak misai. Mana misai? Ni misai dia. Ni misai dia belah bawah ni. Maksudnya simbol sama dengan. Kamu terus buat nombor 5. Kamu terus buat nombor 5 tu. Sebab apa? Dia cakap X sama dengan 5. Barulah kamu pandang lagi kecil ke lagi besar. Sekarang ni pening lah lagi kecil ke lagi besar. Kamu tengok dia terbuka dekat mana. Okey, untuk yang warna biru dekat belah bawah ni, yang bahagian terbuka tu menghadap nombor 5 ke menghadap X? X. X. Jadi maksudnya nombor dia lagi besar. Lagi besar. X kena lagi besar daripada nombor 5. Dia teruskan nombor 6, nombor 7. Dan seterusnya. Okey. Lepas tu cikgu buat pula yang warna hijau. X lagi kecil dan sama dengan 8. Kamu boleh terus tulis X ni dia kena dengan 8. Dia kena dengan 8. 8 mesti ada. Sebab apa? Sebab dia ada simbol sama dengan. Sekarang dia menghadap dekat X ke kanan. Okey, silap. Simbol tu yang terbuka tu, yang bahagian terbuka tu, dia menghadap X ke 8? 8. 8. Pandai. Jadi nombor 8 mesti lagi besar daripada nombor X. Kamu kalau letak nombor 9, kamu dah salah. Sebab apa? Sebab X tu tak boleh lagi besar daripada 8. Jadi 9 tu salah. Jadi nombor-nombor yang boleh digantikan ke dalam X adalah 5, 6, 7, 8. Jelas ke cikgu tunjuk dekat contoh ni? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. 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 Sikit je jelas. Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cuba buat nombor ni. Cikgu gantikan 17 X 20. Okey, cuba buat. Tak apa. Salah tak apa. Kita sama-sama buat. Pandai.
Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Tak apa. Okey, yang tak pandai buat X tak pandai buat X ni cikgu ajar. Sebenarnya kalau kamu tulis macam X macam ni tak boleh tau. Sebab dia darab. Nampak darab. Okey, cikgu pun buat latihan juga. Okey, teruskan macam ni. Bawa dia ke situ. Bawa dia ke bawah pula. Macam tu cara dia. Ni, buat dulu macam ni. Dia bengkok sikit. Teruskan. Macam tu. Nanti training ya. Okey, silakan. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia dekat hadapan lah. Dalam. Okey, jadi cikgu tunjuk jalan kerja dia dekat hadapan. Okey, masing-masing tengok dulu warna biru. 17 lagi kecil dan sama dengan X. Bila cikgu mention ada sama dengan, ada misai dekat bawah ni, kamu tengok ada nombor 17. Terus tulis nombor 17. Sekarang baru kamu detect dia. Baru kamu fikir, dia lagi besar ke lagi kecil? Tu cara dia. Okey. Jadi bila kamu tengok dia lagi besar ke lagi kecil, kamu tengoklah dia terbuka dekat mana. Dia terbuka dekat X ke dia terbuka dekat 17? Cikgu soal kamu. Dia terbuka kat mana? Yang terbuka tu menghadap dekat 17 ke dekat X? X. Ya, X. Maksudnya nombor X tu bila nak isi dia mesti lagi besar daripada 17. Sebab apa? Sebab dia terbuka menghadap X. Jadi kita boleh isi 17, 18 dan seterusnya. Okey. 19 cikgu isi terus. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang warna hijau. X lagi kecil dan sama dengan 20. Bila cikgu tengok kat sini ada misai ni, kamu terus isi 20 dalam jawapan. Dan sekarang baru kamu tengok yang bahagian terbuka tu menghadap dekat mana. Dia menghadap pada 20. Nampak ni, dia terbuka, dia menghadap kepada 20. Pastikan nombor dekat X jangan lebih besar daripada 20. Jadi kamu tak boleh tulis 21 sebab kalau kamu tulis 21 nomornya dah lagi besar daripada 20. Jadi inilah jawapan dia. 17, 18, 19, 20. Dikira betul. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, habis. Habis dah. Okey. Jadi, cikgu nak teruskan lesson cikgu. Cikgu nak teruskan cikgu punya kelas pada malam ni dengan melibatkan graf. Dengan melibatkan graf. Okey. Jadi dengan melibatkan graf ni kamu boleh tengok dekat depan. Kejap Inequalities. Kejap cikgu nak terangkan ni. Kamu boleh buka yang minggu lepas punya Mana ni Asta? Kalau siapa dah print untuk yang minggu lepas tu sila buka minggu lepas Kejap cikgu cari aduh lama. Okey, sebelum cikgu buka, cikgu bagi nota dia dululah. Sebelum cikgu buka, cikgu bagi nota dia dulu. Okey, nota dia apa? Nota dia kalaulah lagi besar. Ni adalah simbol lagi besar sebab dia menghadap ke kanan. Cikgu dah tunjuk dalam nota tadi. Dia menghadap ke kanan. Ini lagi besar. Lagi besar. Bila kita nak masukkan ke dalam graf, kamu kena buat bulatan kosong dan anak panah dia
ikut dia punya arah. Kalau dia menghadap ke kanan, dekat sini pun menghadap kanan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu cakap apa? Yang kedua, kita pergi kepada lagi kecil. Lagi kecil ni, lagi kecil. Lagi kecil bermaksud dia punya simbol menghadap ke arah kiri. Jadi bila kamu nak masukkan ke dalam graf, kamu buat bulatan kosong dan dia mengarah ke arah kiri. Arah dia pergi ke arah kiri. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, tak apalah, nanti kita belajar X tu. Okey, cikgu teruskan kepada nombor 3. Okey. Dia ada misai dekat bawah ni. Misai ni maksudnya dan sama dengan Okey. Jadi kamu tengok ni. Ini simbol dia adalah lagi besar, lagi besar dan sama dengan sama dengan. Jadi apa maksud lagi besar dan sama dengan ni? Macam tadilah cikgu cakap, kalau kamu nampak X lagi besar dan sama dengan 5, maksudnya nombor 5 tu terlibat dalam nombor X tu. Okey. Jadi kalau kita nak masukkan ke dalam graf, kita kena hitamkan. Dan menghadap ikut dia punya arah simbol tu. Kalau simbol ni menghadap kanan, kita bawa dia pergi kepada kanan. Sebaliknya, masing-masing tengok kalau simbol dia mengarah kepada kiri, ni nama dia apa? Lagi kecil dan sama dengan. Ni salin tau nota. Sama dengan. Okey. Kalau dia punya simbol ada sama dengan, kamu hitamkan je. Hitamkan keseluruhan. Tadi kalau dia tak ada sama dengan, kamu bulatkan. Sekarang dia arah ke mana? Dia arah ke kiri. Jadi, dia punya dalam graf mesti ke kiri juga. Ini adalah asas. Nanti kamu belajar sampai form 4. Form 4 ada. Ni masuk soal SPM. Jangan risau. Mesti masuk punya. Okey, jadi cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey. Okey, salin dulu. Salin dulu. Okey. Dah habis ke? Boleh cikgu teruskan? Belum. Okey. Okey. Salin dulu. Okey, cikgu hantar PDF dia dalam kamu punya ni tau. Kod lah kamu tak ada, cikgu hantar dalam grup Dalam grup WhatsApp tau. Dalam grup WhatsApp. Okey, boleh tengok PDF tu. Okey dah Erina dah ke? Erina dah ke? Dah cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan kita punya kelas, kita nak buat yang ni. Hari ni kita nak selesaikan yang ni. Tapi cikgu tak boleh assume kamu faham yang simbol, cara nak guna simbol tu ke dalam graf. Jadi, masing-masing tak apalah yang tak print tu. Okey, masing-masing yang tak print tu, tak sempat kan cikgu pun baru bagi kan. Sebenarnya ini cikgu ada bagi minggu lepas. Okey, jadi kita pergi tengok kepada
single. Yang ni cikgu dah minta dah. Cikgu minta pula. Cikgu dah buat minggu lepas. Okey, jadi masing-masing tengok ni Okey. Syarat untuk selesaikan soalan di hadapan. Syarat untuk selesaikan soalan di hadapan. Masing-masing boleh tengok. Syarat untuk selesaikan soalan di hadapan. Ada satu syarat yang kamu kena ikut. Kamu kena pastikan huruf di kiri. Huruf mesti duduk kiri. Huruf mesti duduk kiri. Dan ni simbol ketaksamaan ni yang dalam kotak ni. Nombor mesti di kanan. Nombor mesti di kanan. Okey, ni nota. Okey. Jadi dekat sini cikgu tunjuk dekat 4 contoh ni huruf di kiri. Masing-masing boleh tengok huruf di kiri. Mana kiri dengan kanan dia? Okey, contohlah bukan contoh, tengok ni. X lagi kecil dan sama dengan 1. Ini X ni adalah berada di bahagian kiri. Ini berada di bahagian kanan. Okey. Kita tengok pula nombor 2. M lagi besar daripada negatif 2. Huruf mesti di kiri. Tengok. Dan negatif 2 mesti di kanan. Okey. Dan seterusnya nombor 3. X lagi kecil dan sama dengan 4. Jadi tengok ni huruf dia di kiri. Dan 4 tu di kanan. Okey. Cikgu buat pula. M lagi besar daripada negatif 6. Huruf di kiri. Cikgu kena terang banyak kali. Sebab takut ada yang confuse di kanan. Okey. Ini adalah syarat yang kita dah buat. Okey, sekarang kita tengok simbol. Bila dia ada sama dengan dekat bawah ni, kamu kena hitamkan. Hitamkan kat mana? Ni 1. Kamu hitamkan dekat atas nombor 1. Sebab apa? Sebab dia tunjuk nombor 1. Okey, itu cara dia. Jadi bila kamu dah hitamkan, bawa anak panah, ikut dia punya menghadap, ikut dia punya arah. Yang ni kiri. Jadi kita bawa dia pergilah ke kiri. Ini adalah cara nak selesaikan dia. Okey, cikgu pergi pula nombor 2. Jelas ke nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey. Nombor 2. Tengok nombor 2 Okey, bila cikgu letak simbol ni, dia tak ada misai. Dia tak ada sama dengan. Jadi kita bulat kosong. Bulat kosong. Nak bulat kat mana? Tengok dia punya nombor negatif 2. Ambil negatif 2, bulatkan kosong. Lepas tu kamu tengok arah dia. Arah dia ke kanan. Nampak ni? Dia punya bahagian ni. Dia menghadap kepada kanan. Jadi anak panah kamu bawa ke kanan. Sampai habis. Boleh faham? Untuk nombor 2, jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Okey, kita tengok kepada nombor 3. Ingat kalau ada misai, kita hitamkan. Kalau tak ada misai, kita bulatkan. Sekarang nombor 3, dia ada misai. Dia ada sama dengan dekat bawah ni. Sama dengan kat mana? Jadi kita hitamkan. Kita tengok ni nombor 4. Jadi cari nombor 4. Jangan buat negatif 4. Okey, kita hitamkan. Dan dia menghadap ke mana? Dia menghadap ke kiri. Nampak ni simbol dia menghadap ke kiri. Jadi anak panah mesti ke kiri juga. Ini cara dia. Itu nombor 3. Nombor 4 pula. Nombor 4 pula. Kita tengok dia punya simbol ni macam ni je. Dia tak ada misai. Dia tak ada sama dengan. Jadi dia bulat kosong. Jadi nak bulat kosong kat mana? Tengok nombor dia. Nombor dia negatif 6. Jadi kamu cari negatif 6. Ni negatif 6 dia. Apa yang kita nak kena buat? Kita bulat kosong. Dia menghadap ke mana? Dia menghadap ke kanan. Nampak ni? Jadi ambil anak panah. Bawa dia terus pergi sampai hujung ke kanan. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey. Kita buat beberapa soalan siapa ni minggu lepas punya minggu lepas cikgu ada kasih. Kalau siapa-siapa yang dah ada ni print sila buat atas kertas.
Kalau tak ada, kamu buat dia punya anak panah je sampai nombor berapa. Maksudnya, tak payah nak salin banyak-banyak ni, salin terus hujung ni 7. Macam tu. Inilah kalau kamu pening. Nombor 4 ni kan, contoh kan cikgu suruh kamu buat kan. M lagi besar daripada -6, kamu buat anak panah macam ni. Ni -7, ambil yang hujung-hujung je, ni 7. Okey, ni -6, kamu buat ni -6. Okey, buat kosong. Macam tu sahaja. Nombor-nombor lain tak perlu. Boleh ke kita pergi kepada beberapa latihan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk latihan masing-masing kita akan buat beberapa latihan. Okey. Kita akan buat 2 latihan sahaja. Cikgu padam kat bawah ni. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cuba buat nombor 17 dan cuba buat nombor 16. Okey, cikgu bagi masa . Pandai, baguslah, ramai dapat jawab tadi. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit. Lama tu. Okey, cikgu tunggu . Ada soalan tanya je tau, jangan malu-malu. Okey, bagus. Ramai yang dapat buat. Okey, cikgu tunggu lagi 1 minit.
Okey, bagus. Cikgu tengah check tau sambil-sambil ni. Okey, pandai. Ramai yang betul. Tak ada masalah. Okey. Nak masa lagi ke nak cikgu buat dah? Tak dengar. Nak masa lagi ke nak cikgu buat? Adlin, nak cikgu mula buat ke? Buat. Okey, jadi cikgu mula buat Perkara yang paling penting adalah kita kena faham apa? Kita kena faham dia punya simbol. Mana simbol dia? Yang ni. Kalau dia tunjuk simbol dia macam ni, maksudnya bila kita nak masukkan ke dalam graf, dia jadi macam ni. Kalau kita nak tengok dia punya simbol ni, nak masuk dalam graf, dia macam ni. Yang ini simbol dia, yang ini dia punya dalam graf. Ini simbol dia, ini dia punya dalam graf. Jadi dekat sini, kamu tengok kepada nombor 17. Kamu tengok nombor 17, simbol dia macam ni. Dia ada misai, dia ada sama dengan. Maksudnya, dia bulat ke dia titik hitam? Cikgu nak soal kamu, dia bulat ke dia titik hitam? Titik hitam. Ya, titik hitam. Okey, pandai. Dia titik hitam. Kita nak tahu pula. Betul dah titik hitam. Titik hitam dekat mana? Ni -2. Jadi kamu titik hitam dekat -2. Simbol dia pandang ke kanan. Jadi bila simbol dia pandang ke kanan, bawa anak panah pergi ke kanan sampai habis. Tu jawapan dia nombor 17. Ramai yang betul. Okey, pandai. Okey, jadi kita pergi kepada nombor 16 pula. Kita pergi kepada nombor 16. Sekarang dia ada misai. Dia ada sama dengan. Jadi bila dia ada sama dengan, titik hitam ke bulatan kosong? Titik hitam. Ya, titik hitam. Titik hitam kat mana? Kita tengok di 1. Jadi kamu titikkan hitam atas 1. Jadi simbol dia pandang mana? Ke kanan. Jadi bila dia pandang kanan, ambil anak panah ke kanan. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Inilah jawapan dia. Okey, pandai betul. Okey, cikgu recap balik yang ni supaya apa? Supaya kita nak teruskan. Kita nak teruskan kepada one step equation. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat sini. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Yang ni cikgu harap kamu dah print tau. Cikgu harap kamu dah print lah. Sebab kita nak selesaikan ni. Kalau boleh kita nak selesaikan paling banyak. Paling banyak sampai habis. Okey. Tapi cikgu akan tunjukkan dululah sebelum apa-apa pun. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak kamu faham satu benda. Ada tak nombor tu ke kiri? Sebelum cikgu teruskan, sorry. Sebelum cikgu teruskan yang tadi, cikgu nak tunjuk pula, sebelum cikgu teruskan yang tadi, cikgu nak tunjuk pula yang ini. Cikgu akan buat 2 soalan, kamu akan buat 2 soalan. Tengok Tadi semua soalan yang cikgu bagi tadi, huruf dekat kiri. 17 huruf dekat kiri, nombor dekat kanan. Tengok ni Sama juga dengan nombor 16. Huruf dekat kiri, huruf dekat kiri, nombor dekat kanan. Tapi kalau dia terbalik macam mana? Okey, tengok depan ni elok-elok. Okey, kalau dia terbalik, kamu kena terbalikkan juga. Apa maksudnya? Tengok kepada nombor 5. Kamu boleh tengok nombor 5. Okey, -5 lagi besar dan sama dengan A. Syarat yang cikgu suruh kamu buat adalah huruf mesti di kiri. Sekarang ni nombor ni di kiri. Ini adalah bahagian kiri. Huruf di kanan pula. Huruf sepatutnya berada di kiri. Jadi bila huruf sepatutnya berada di kiri, kamu tengok huruf ke kanan, kamu kena terbalikkan.
Kamu kena terbalikkan. Jadi kamu kena bawa huruf ni daripada kanan pergi kiri. A dekat situ. Dan negatif 5 A ni bila dia kanan kita dah bawa dia ke kiri. Jadi negatif 5 ni kiri. Kita bawa dia terus ke kanan. Kita bawa dia terus ke kanan. Ni. Jadi bila kamu pindahkan A daripada kanan pergi kiri dan negatif 5 kiri ke kanan, kamu kena tukar sekali dia punya simbol. Tadi simbol dia menghadap ke kanan. Sekarang ni simbol dia, kamu senang cerita kalau kamu pening-pening kamu tengok simbol dekat sini. Simbol dekat sini bahagian terbuka menghadap ke negatif 5 ke A. Nampak ni? Negatif 5 ke A? Simbol yang bahagian terbuka. Yang bahagian terbuka tu negatif 5 ke A? Negatif 5. Jadi pastikan dekat bawah pun bahagian terbuka menghadap kepada negatif 5. Contoh itu adalah contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Tengok kepada nombor 6. 4 lagi besar dan sama dengan X. Okey, ini nombor duduk dekat kiri. Huruf dekat kanan. Sekarang ni kita nak syarat yang cikgu letakkan adalah huruf mesti dekat kiri. Huruf mesti dekat kiri. Dan nombor mesti di kanan. Jadi bila nombor di kanan, dia terbalik macam ni. Jadi kalau kamu pandai-pandai, kamu tengok simbol yang bahagian terbuka tu. Simbol yang bahagian terbuka ni, dia menghadap nombor 4. Jadi bila kamu terbalikkan dia, simbol tu mesti menghadap juga kepada nombor 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Adlin okey, Adlin? Boleh faham, Adlin? Boleh. Okey, jadi kita tengok. Sampai sini baru kita selesaikan. A, bila dia ada misai dekat bawah, kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Negatif 5. Kita hitamkan negatif 5. Kita tengok dia menghadap ke kiri. Nampak ni anak panah dia ke kiri. Jadi barulah kamu buat anak panah tu ke kiri. Sebab itulah kita kena tukarkan dulu simbol tu. Silap. Kita kena tukar kedudukan huruf tu. Okey. Yang ni pula kita buat. X. Okey, dia ada misai. Kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Okey, ni 4. Cari nombor 4, hitamkan. Dan dia menghadap ke mana? Nombor simbol dia menghadap ke kiri. Jadi inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, nombor 5 dengan 6. Berdasarkan nombor 5 yang cikgu bagi dekat dengan nombor 6. Cuba masing-masing selesaikan nombor 7 dengan nombor 8. Cuba buat nombor 7 dengan nombor 8. Bagus cikgu tengok ramai yang boleh faham. Okey, cuba soalan 7 dengan 8. Tengok.
Okey, bagus. Okey. Cikgu bagi lagi 1 minit. Ya, betul. Sorry lah sebab cikgu tak hantar smiley dengan thumbs up sebab ramai yang hantar. Okey, bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Habis dah masa. Jadi cikgu nak ajar, cikgu nak bagi kamu faham yang tu je lah. Boleh ke cikgu mula buat sekarang? Boleh ke? Nak dengar sikit respon? Boleh. Boleh. Okey, Ammar. Mana Ammar? Boleh ke cikgu buat sekarang? Kita dah penat dah masing-masing. Sabar ya. Ada lagi setengah jam je lagi. Tak lama pun setengah jam tu. Nanti kamu pening buat soalan yang ni. Habis dah masa. Okey. Tak adalah. Tak adalah pening pun. Syarat untuk nak buat soalan kamu dengar arahan cikgu. Salin nota cikgu. Ikut step by step. Okey. Jadi cikgu akan terangkan soalan nombor 7. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan nombor 7. Negatif 2B. Sekarang ni nombor di kiri. Ini adalah bahagian kiri. Huruf di kanan. Kamu kena terbalikkan. Nombor yang di kanan pindah ke kiri. Huruf di kanan kena pindah ke kiri. Ini adalah kiri dia. Jadi bila kamu dah pindahkan pula nombor dia. Negatif 2 di kanan. Ini bahagian kanan. Jadi kamu tengok simbol dia. Kalau kamu pening dengan simbol dia. Kamu tengok dia terbuka dekat mana. Negatif 2 ke B. Untuk dekat atas ni simbol tu terbuka menghadap negatif 2 ke B? B. Ya. Jadi dekat bawah pun kamu kena kekalkan benda tu. Jadi simbol yang terbuka tu dia menghadap dekat B juga. Inilah jawapan dia. Jadi bila dia menghadap ke arah B, kita kena pastikan yang bawah pun menghadap ke arah B. Barulah kita buat yang dalam graf. Sekarang ni simbol dia macam ni. Dia tak ada misai. Dia tak ada sama dengan. Jadi kita bulat kosong. Bulat kosong kat mana? Ni negatif 2. Cari negatif 2. Kita bulat kosong. Dan simbol ni menghadap ke kanan. Bawa anak panah sampai habis. Pergilah ke arah kanan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Tak dengar ni suara masing-masing. Nak kuat sikit. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, nombor 8. 1 lagi besar daripada X. Sekarang ni syarat dia adalah huruf mesti berada di kiri. Sekarang ni huruf berada di kanan. Alihkan dia pergi kiri. Yang nombor ni daripada kiri, alihkan dia pergi kanan. Bila kamu dah alihkan, kamu kena tukar juga simbol ni. Kamu tengok je lah dekat mana dia menghadap. Yang bahagian terbuka, dia menghadap nombor 1. Jadi, dekat sini pun, dekat bawah pun, dia tak boleh berubah. Dia menghadap nombor 1 juga. Jadi, bila dia menghadap macam ni, kamu pakai simbol bulat. Bulat kat mana? Carilah nombor 1. Kamu bulatkan. Sekarang anak panah dia, kamu tengok ikut dia punya simbol. Arah dia punya simbol. Menghadap ke kiri. Itu cara nak selesaikan dia. Jelas ke semua untuk soalan-soalan dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu harap jelas. Okey, boleh ke cikgu teruskan lesson kita ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Jadi dekat sini cikgu bagi kamu 1 minit untuk minum air. Pastikan ada air lah dekat sebelah. Cikgu takut dah ngantuk. Ada lagi setengah jam je lagi. Kelas kita lagi setengah jam je lagi. Okey. Cikgu pun nak minum air ni.
Minum air dulu. Bagi segar sikit. Biasa kalau dah hujung-hujung ni dah ngantuk dah. Okey. Okey, kita nak selesaikan yang ni. Okey, cikgu akan tunjukkanlah jalan kerja dia. Jangan risau. Tak susah pun. Okey, dah minum air belum? Adlin dah minum air dah, Adlin? Dah. Okey. Zulaika dah minum air dah, Zulaika? Belum. Belum. Kenapa tak nak minum air? Tak nak. Okey. Okey, jadi cikgu cuma harap kamu semua segarlah, lagi setengah jam je lagi ni. Senang je, kita nak habiskan masa. Okey, tengok kepada soalan nombor 2. Tengok kepada soalan nombor 2. -1 tambah R lagi besar daripada 4. Dia sama sahaja konsep dia. -1 tambah R sama dengan 4. Sekarang ni bila kita nak R, kita nak pindahkan 1. Kita nak pindahkan 1 ke sebelah. 1 tu di dalam keadaan apa sekarang? Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Jadi, bila negatif kita pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif. Positif. Jadi, dia akan jadi R sama dengan 4. Ni -1, dia akan jadi positif 1. Jadi, R 4 tambah 1 dapat berapa? 5. 5. Sama sahaja konsep dia dekat sini. Pindahkan -1. Jadi, R. Cuma simbol dia sahaja berbeza. 4 -1 pindah ke sebelah jadi tambah 1. R. Selesaikan 4 tambah 1. Kita dapat 5. Jadi bila R lagi besar dan sama dengan 5. Kamu tengok dia ada misai. Kamu hitamkan. Dan dia menghadap ke mana? Dan dia menghadap ke kanan. Bawalah dia pergi kanan. Ini sahaja jalan kerja dia. Boleh faham ke semua? Boleh. 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 Okey. Cikgu tunjuk contoh yang lain. Kita dah habis dah masa, kita selesaikan yang ni dulu. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh nombor 3. Masing-masing boleh tengok kepada contoh nombor 3. Okey. Tak faham beritahu cikgu. Tak faham beritahu cikgu. Okey. Tengok kepada contoh nombor 3. N tolak 6 lagi kecil dan sama dengan -14. Apa yang cikgu pesan daripada tadi? Nombor mesti kiri, huruf mesti kanan. Nombor mesti kiri, huruf mesti kanan. Sekarang ni dekat bahagian kiri kita. Ni adalah bahagian kiri kita. Dia ada nombor, kita tak nak nombor. Jadi kita kena alihkan -6. Bila kita nak alihkan 6 ke sebelah, 6 tu di dalam keadaan negatif ke positif? Negatif. Negatif. Pandai. Jadi bila 6 tu negatif, kita pindahkan ke sebelah daripada negatif, dia jadi positif 6. Sekarang cuba kamu tekan kalkulator. -14 positif 6. Dapat berapa? Negatif 8. -8. Jadi kita selesaikan macam tadi. Dia ada misai. Maksudnya dia hitamkan. Hitam kat mana? Cari -8. Kamu hitamkan. Tengok arah dia. Arah dia ke kiri pula. Jadi bawalah dia menghadap ke kiri. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, berdasarkan yang cikgu selesaikan dekat depan, berdasarkan yang cikgu dah selesaikan dekat depan, cuba buat nombor 5. Kalau dah print lagi bagus. Siapa yang dah print tu lagi bagus. Senang sikit dia nak lakarkan graf. Dan cuba buat nombor 7. Nampak je susah, tapi bila kita dah faham, senang je. Okey, cuba buat nombor 5 dan cuba buat nombor 7.
Bagusnya Zulaika. Lajunya. Bagus. Ke dah buat semalam? Okay, cikgu tunggu yang lain lah. Cikgu bagi masa. Bagus, Haiden. Bagus. Bagus, Mikael. Pandai, bagus. Betul, pandai. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Cukup ke 1 minit? Ke nak lagi 2 minit? 2. Okey, 2 minit, 2 minit. Bagus. Okay, buat dulu. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh. Cikgu akan buat juga dekat depan. Tapi yang pasti, kamu kena buat jugalah. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. Tepat pukul 10.11, cikgu akan tunjukkan jalan kerja di hadapan. Senang je kan? Okay, 1 minit lagi. Okey, bagus. Ramai yang betul. Bagus-bagus, cikgu suka. Okey, bagusnya. Ramai yang dapat jawab. Cikgu suka. Okey, jadi yang tengah mencuba lagi. Cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas ni kita nak cuba pula kalau soalan dia terbalik. Maksudnya huruf tu kat kanan pula. Bagus.
Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan buat di hadapan. Bolehkah cikgu tunjuk jalan kerja dia dekat depan? Boleh. Masuk. Okey. Okey, tapi tak apa. Yang tengah buat lagi, yang cikgu baru dapat lagi, yang baru hantar. Okey, terus buat je. Terus je buat. Jadi tak ada masalah. Cikgu akan tunjukkanlah sebab kita ada masa ni. Okey, jadi A tolak 17 lagi besar daripada negatif 16. Ingat cakap cikgu, huruf dekat kiri, nombor dekat kanan. Huruf dekat kiri, nombor dekat kanan. Jadi sekarang kita tengok kiri kita. Kiri kita ada nombor dengan huruf. Tak nak huruf je. Jadi 17 yang nombor ni kamu kena alih pergi ke sebelah. Jadi 17 ni sebelum dialih, dia dalam keadaan apa? Positif ke negatif? Tak dengar. 17 tu positif ke negatif? Negatif. Negatif. Bila alih ke sebelah dia jadi Positif. positif 17. Jadi tolong cikgu tekan kalkulator. Negatif 16 positif 17 dapat berapa? 1. Ya, 1. Jadi bila kita dah dapat nombor dekat kiri, huruf dekat kiri, nombor dekat kanan, baru kita selesaikan dalam graf. Jadi, bila dia menghadap, dia tak ada misai, dia tak ada sama dengan, maksudnya dia bulat. Bulat tu kat mana? Ni nombor 1. Bulatkan dekat nombor 1, tengok arah dia ke kanan. Jadi bila arah dia ke kanan, kamu bawalah dia bagi ke kanan. Ini jalan kerja dia, ini jawapan dalam graf dia. 2 markah. Okey. Bagus. Sekarang cikgu teruskan lesson cikgu dengan nombor 7. 3 tambah V lagi kecil daripada negatif 9. Ada 3 dekat sini. Cikgu nak V je dekat situ. Jadi 3 ni kena alih ke sebelah. 3 tu positif ke negatif sebelum alih? Positif. Ya, positif. Jadi bila dia positif, kita alihkan dia jadi negatif. V lagi kecil dan sama dengan negatif 9, positif 3. Sekarang cuba tekan kalkulator. Negatif 9, positif 3 dapat berapa? Dapat berapa? 9 tolak 3. Dapat berapa 9 tolak 3? 12. Mana ada, bukan. Tekan je dalam kalkulator. Negatif 9 tambah 3. 6. 6. Negatif Negatif 6. 6. Ya, kita akan dapat negatif 6. Kalau siapa-siapa pening, tekan je dalam kalkulator, masukkan nilainya sebiji dalam ni. Sebab ada buat 12 ni, jadi cikgu uji dia kat sini. Jadi negatif 6, kita tengok dia ada misai. Maksudnya kita kena hitamkan. Hitam kat mana? Ni negatif 6. Cari negatif 6. Hitamkan atas negatif 6. Baru kamu tengok arah dia. Arah dia ke kiri. Jadi bawalah anak panah sampai ke hujung. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan pula. Kalaulah nombor dia dekat kanan. Jadi masing-masing boleh tengok kalau nombor dia dekat kanan, macam mana nak buat. Cikgu akan tunjukkan contoh nombor 8. Cikgu akan tunjukkan contoh nombor 8. Okey. Kalau kita tengok nombor dekat nombor 8 ni, kita dah nak habis dah masa. 15 minit je masa lagi. Kamu boleh tengok. Dah nak habis dah masa. Okey. Dekat nombor 8, 8 lagi besar dan sama dengan N tolak 6. Okey, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Okey, senang cerita. Dia ada 2 pilihan. Sama ada kamu terus pindahkan. Cikgu bagi 2 cara. Kamu pindahkan. Macam mana? Kamu pindahkan. Tak apalah, cikgu bagi 1 cara je lah. Nanti kamu pening. Sorry. Okey. Selesaikan dulu. Maksudnya selesaikan dulu. N dekat situ. Kamu pindahkan dulu negatif 6. Negatif. Bila pindah ke sebelah, dia jadi positif. Jadi 8 ni negatif 6, dia jadi positif 6. Lagi besar daripada
N. Sekarang selesaikan 8 tambah 6. 8 tambah 6 dapat berapa? Dapat berapa 8 tambah 6? 14. Okey, kita dapat 14. N. Jadi bila kita tengok kat sini, kita tak boleh selesaikan lagi ni. Kita kena pindahkan nombor dekat kanan, huruf dekat kiri. Sekarang ni dekat kiri dia nombor, dekat kanan dia huruf. Jadi apa yang kamu kena buat? Pindahkan N daripada kanan, tukar je. Tak payah tukar apa-apa simbol. Pindah macam tadi kita buat. Okey, 14 dekat kiri kita pindahkan ke kanan. Tapi bila kita dah pindahkan, kamu kena tukar juga arah simbol ni. Okey, yang bahagian terbuka tu dia menghadap N ke dia menghadap 14? 14. 14. Jadi bawalah dia menghadap juga 14. Jadi daripada sini baru kita selesaikan. Okey, dia ada misai, dia ada sama dengan, jadi kita hitamkan. Hitamkan dekat mana? 14, cari 14, hitamkan 14. Atas 14 tu. Sekarang dia punya arah mengarah kepada kiri. Jadi bawa anak panah sampai habis. Pergi habiskan sampai ke kiri. Inilah jawapan dia. Ini jawapan dalam graf, ini jawapan jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, salin tu. Okey. Cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh. Lepas tu kamu buat 2 soalan, lepas tu habis dah masa. Okey, jadi kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Nombor 8 cikgu dah selesaikan. Cikgu akan buat pula nombor 17. Masing-masing tengok kepada nombor 17. Okey. Tengok nombor 17 Okey. Sekarang soalan kita negatif 8 lagi besar daripada V tolak 3. Pindahkan dulu tolak 3. Maksudnya apa? Selesaikan V dulu. Negatif 3 pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 3. Simbol ni jangan berubah lagi. Selesaikan dulu. Negatif 8 tambah 3 dapat berapa? Tekan Negatif kalkulator. 5. Pandai. Negatif 5 lagi besar daripada V. Okey, siapa yang tak tukarkan lagi, maksudnya dia tak selesai lagi. Maksudnya apa? Yang ini negatif 5 ni nombor dekat kiri. Kita tak nak nombor dekat kiri. Kita nak huruf tu dekat kiri. Dan dekat kanan ni kita nak nombor. Okey, jadi V yang daripada kanan kita bawa ke kiri. Negatif 5 dekat kiri kita bawa dia pergi kanan. Dah selesai. Sekarang kita tengok simbol. Simbol ni kalau kita tengok yang atas ni, yang bahagian terbuka, dia menghadap V ke negatif 5? Negatif 5. Pandai. Jadi kat bawah ni kita menghadapkan juga kepada negatif 5. Jadi bila nombor dengan huruf dah dalam tempat dia. Maksudnya apa? Huruf dekat kiri, nombor dekat kanan. Kamu petakkan. Jadi V lagi kecil daripada negatif 5. Tengok dekat sini. Bila dia tak ada misai, kamu bulatkan. Bulat kat mana? Bulat atas negatif 5. Tengok arah dia ke kiri. Jadi buatlah anak panah pergi menghadap ke kiri. Ini jawapan dalam graf. Ini jawapan dalam jalan kerja dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain cikgu tak dengar suara. Boleh faham ke contoh 8 dengan 17 cikgu tunjuk ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, okey, lepas ni cikgu dah bagi 2 soalan yang terakhir. Kalau siapa-siapa yang ada soalan, siapa-siapa ada soalan malu-malu nak tanya, tanya dekat WhatsApp Cikgu jawab kat WhatsApp jugalah kalau macam tu. Okey. Jadi, tengok kepada soalan 18. Tengok kepada soalan 18 dan 19. Okey. Jadi cuba buat soalan 18 dan soalan 19. Cikgu dapat soalan ni. Cikgu suka bila dapat soalan. Soalan nombor 7. 3 tu positif. Kejap cikgu ambil gambar. Cikgu terbaliklah yang ni. Yang ni negatif. Ni negatif.
Cikgu tersilap nombor 7 tu. Tak apa. Buat nombor 18 dengan 19. Masya Allah. Cikgu tersilap. Tercuai. Tak apa. Buat nombor 18 dengan 19 nanti cikgu betulkan balik nombor 7. Okey, cikgu bagi masa lagi. 1 minit Lagi 1 minit lah. Lepas tu kita dah habis dah. Okey Okey, lagi 1 minit 10:25 cikgu terus tunjuk. Okey, Adlin boleh faham ke setakat ni? Boleh faham semua yang cikgu ajar? Boleh. Okey, terima kasihlah ada yang bagi tahu cikgu pasal nombor 7 tadi. Cikgu tercuai. Okey, jadi sekarang ni kita ada 5 minit sahaja kelas. Cikgu sebelum cikgu nak teruskan, cikgu nak masing-masing yang dah tutup kamera tu sila buka kamera. Sila buka kamera balik. Cikgu nak tengok. Macam tu Jibril. Jibril nak bersilat dah. Okey. Jadi kita dah nak habis dah masa. Masing-masing boleh tengok kepada 18 dengan 19. Ada yang cakap bab ni susah. Sebenarnya bab ni senang je. Tapi konsep tu kita kena kukuhkan. Okey, tengok 11 lagi kecil dan sama dengan 5 tambah X. Selesaikan dulu X tu. 5 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Sebelah positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kamu selesaikan 11 tolak 5 dapat berapa? 11 tolak 5 dapat. 6. 6. Pandai. Jadi dekat sini bila di dalam keadaan macam ni kamu jangan masukkan lagi dalam graf. Kamu kena pindahkan nombor dulu di depan huruf di kiri, huruf di kiri, nombor di kanan. Jadi bila kamu pindahkan huruf di kiri, nombor di kanan, tengok simbol dia turut berubah. Tadi yang bahagian tenganga, yang bahagian terbuka menghadap X. Jadi maksudnya simbol dekat belah bawah bila kita dah tukar position antara nombor dengan huruf tu, kita kena tukar juga dia punya arah simbol tu. Jadi daripada sini yang cikgu petakkan ni baru kamu masukkan dalam graf. Jadi bila dia ada misai, dia ada sama dengan, kita hitamkan. Hitamkan dekat mana? Nombor 6. Cari nombor 6, hitamkan. Sekarang dia menghadap ke arah kanan. Jadi bawalah ni kanan. Jadi bawa sampailah ke hujung
Jadi dekat sini inilah jawapan nombor 18. Jelas ke soalan nombor 18? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada nombor 19. 25 lagi besar dan sama dengan N tambah 13. Selesaikan N tu dulu. 13 ni pindah ke sebelah. 13 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 13. Selesaikan. 25 tolak 13. Okey, sama-sama. 25 tolak 13 dapat berapa? Dapat berapa? Last dah ni. 25 tolak 13. Okey, kita 12. dapat 12. Jadi yang cikgu bulatkan ni tak selesaikan lagi. Kita kena pindahkan position huruf di kiri. Nombor di kanan. Tengok cikgu pindahkan. Bila cikgu pindahkan, arah ni kena tukar juga. Yang bahagian terbuka ni kan menghadap 12. Jadi dekat bawah pun dia menghadap 12. Yang cikgu petakkan, barulah kamu masukkan ke dalam graf. N lagi kecil dan sama dengan 12. Hitamkan 12 dan anak panah dia menghadap kiri. Jadi bawa dia pergi ke kiri. Inilah jawapan nombor 18 dan jawapan nombor 19. Jelas ke semua nombor 18 dan 19 ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak minta izin nak selesaikan balik nombor 7 ni. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Tak apalah cikgu buat. 3 tambah V. Cikgu terlupa. Cikgu tak pindahkan 3 ni positif. Pindah ke sebelah. Dia jadi negatif. Cikgu pindah jadi positif juga. Jadi negatif 9, negatif 3. Kita dapat negatif 12. Jadi bila dia ada misai, kita hitamkan. Hitamkan kat mana? Hitamkan dekat negatif 12. Arah dia ke kiri. Jadi kita bawa dia ke kiri sampai habis. Ini adalah jawapan nombor 7. Jadi cikgu minta maaf, cikgu tercuai sikit tadi. Minum air kot tadi. Okey. Jadinya okey dah. Cikgu dah unshare screen. Cikgu nak tengok muka masing-masing. Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit muka letih masing-masing tu. Okey, tengok Mikael. Mikael daripada dalam rumah dah dekat taman kebun dah. Okey. Jibril dah pakai tengkolok dah. Mana Jibril tengkolok? Barulah bersilat. Lepas ni cikgu kena pakai jugalah. Okey, jadi cikgu harap kelas malam ni kamu boleh fahamlah apa yang cikgu ajar. Haiden mana Haiden? Terima kasih Haiden. Ingatkan cikgu Haiden. Thumbs up sikit Haiden. Okey, cikgu terlupa. Cikgu tak rekod tadi. Cikgu terus mengajar tadi. Okey, jadi semua sampai situ sahajalah. Sekarang dah pukul 10.30. Sebelum cikgu habiskan, ada soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Zulaika ada soalan tak tu? Tak ada. Tak ada. Okey, Aisyah Zahra ada soalan Aisyah Zahra? Okey, senyumlah sikit Aisyah Zahra ni. 2 kali dah cikgu suruh senyum. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Okey. cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.